Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama, tapi bukan baca kitab hikam lah ya. Saya baca kitab lain, iaitu kitab Jawharatul Tauhid, kitab Tuhfatul Murid. Sebab hikam ni Ustaz Syuhada dia dah baca di sini, jadi saya tak sambunglah Ustaz Syuhada punya ya. Saya cuma baca kitab yang lain, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Kitab ini kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang mana kitab ini merupakan syarah kepada kitab matan yang dikarang oleh Ibrahim Al-Laqani, iaitu matan Jawharatit Tauhid. Jadi kita tengok matan yang ke-138, 139 dan 140. Wa kullu hadilin nabiyyi qad rajah fama ubiha fa'al wada' ma lam yubah fatabi'is salihi mimman salafa fatabi'is saliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi. Baik, matan ini menyebutkan wa kullu hadiyin, dan setiap daripada petunjuk lin nabi, bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad rajah, telah pun nyata. Fama ubi haf'al, maka apa yang diharuskan, yang dibenarkan itu if'al, maka hendaklah engkau lakukan. Wada', maka dan tinggalkan, malam yubah, sesuatu yang tidak dibenarkan. Fatabi'is saliha mimman salafa, maka ikut olehmu akan orang yang saleh, mimman salafa, daripada masa yang lampau. Wajanibil bid'ata mimman khalafa, dan jauhi olehmu akan bid'ah, mimman khalafa, daripada mereka di masa yang hadapan. Hadza, dan fahamilah ini, wa arjullaha fil ikhlasi, dan aku berharap kepada Allah Ta'ala pada ikhlas, minar riya, daripada sifat riya, thumma fil khalas, nah, daripada sifat riya. Baik, ini penutup daripada matan, penutup daripada matan Jawharatit Tauhid 141 yang terakhir, dan 140 tadi. Ada lagi beberapa matan ni sebelum habis matan Jawharatit Tauhid. Baik, qauluhu, maka perkataan Ibrahim Al-Laqani, wa kullu hadin lin nabiyyi qad rajah, dan setiap daripada hidayat bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu qad rajah, telah pun nyata. Arti perkataan setiap petunjuk daripada nabi yang telah nyata itu adalah wa kullu hadiyin mansubun lin nabi qad rajaha ala ma lam yunsab lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu setiap daripada petunjuk, daripada hidayah yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad rajah, telah pun nyata, ala ma lam yunsab lahu, iaitu berbanding sesuatu yang tidak dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi kita meninggalkan beberapa hadisnya, iaitu meninggalkan hadis, perkataan dia, dan mewariskan segala perbuatan dia dan segala i'tiqadnya itu kepada para sahabat. Setelah itu sahabat mewariskan pula kepada tabi'in, iaitu generasi yang selepas daripada sahabat.
Kemudian para alim ulama mengambil daripada mereka dan sampai menyampailah sehinggalah zaman kita pada hari ini. Maka telah jelaslah kepada kita mana dia perkataan Nabi, mana dia perbuatan Nabi, mananya i'tiqad yang mesti kita yakini, yang mana kesemuanya itu datangnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita dapat bezakan. Satu perkataan ini memang daripada Rasulullah. Ini merupakan perbuatannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan i'tiqadnya Rasulullah. Jadi kesegala-galanya itu telah pun zahir, telah pun nyata, telah pun jelas kepada kita, berbanding dengan sesuatu yang tak pernah datang daripada baginda, kemudian dia ada-adakan oleh orang yang selepas daripada itu. Fa afdalul ahwali ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam allati lam tunsakh. Dia kata afdal kelakuan itu adalah kelakuannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati lam tunsakh, yang mana kelakuan itu belum dinasahkan lagi. Selama mana tidak dinasahkan, sebelum mana tidak dicabut hukumnya, maka hukum tersebut atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang paling afdal dibandingkan perbuatan-perbuatan yang lain. Walaisal maqsudu biha mujarradu bayanil jawaz. Bukanlah perbuatan Nabi itu, kelakuan-kelakuan Nabi itu sekadar nak menyatakan ini perbuatan yang harus, bukan begitu maksud dia. Wala maqam ad-dalilu ala ikhtisasihi bihi, dan bukanlah dia kata bukan sekadar ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu cuma harus, cuma khusus bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Maknanya perbuatan-perbuatan Nabi itu tidak sekadar menceritakan perbuatan itu harus kita ikut, atau perbuatan itu tidak boleh kita ikut, dia cuma untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ma nusikha ka qiyamil laili kullahu, dan bersalahan dengan sesuatu kelakuan yang telah pun dinasahkan. Perbuatan dinasahkan itu seperti bangun malam keseluruhan malam, daripada malam tersebut sehinggalah masuknya subuh, maka perbuatan seperti itu telah pun dinasahkan. Dan ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pula menunjukkan keharusan sesuatu, seperti mana kawudu'ihi marratan, seperti mana Nabi kita berwudu satu kali. Maknanya dalam Bukhari menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwudu, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Dalam riwayat yang lain, iaitu basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kemudian berniga-niga. Tapi ada juga hadis yang menunjukkan Nabi mengajarkan dengan sekali wudu. Sahabat menunjukkan kepada sahabat yang lain Nabi berwudu dengan sekali wudu, marratan. Jadi bagaimana? Baik. Begitu juga sebagaimana satu perbuatan yang mana khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata zawujihi, seperti baginda bernikah aksara min 4, lebih daripada 4 orang. Lebih daripada 4 orang. Maka kahwin lebih daripada 4 ini merupakan kebiasaan yang berlaku kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi salam isterinya banyak, tuan-tuan, beratus isteri dia. Begitu juga ada pula yang isterinya sampai wallahu alam kata dekat 1000 pun ada. Jadi antaranya isteri Nabi seramai lebih daripada 4 orang. Maka perbuatan Nabi ini telah pun jelas dinisbahkan kepada baginda. Begitu juga berwuduk sekali-sekali, iaitu sekali basuh muka, sekali basuh tangan, sekali kepala, sekali kaki. Pada sunat kita membasuh muka 3 kali,
Begitu juga tangan 3 kali. Ya tak? Kemudian kita basuh kaki kita 3 kali. Tapi kenapa perbuatan Nabi cuma 1 kali sahaja? Padahal dalam matan ini mengatakan segala petunjuk Nabi itu telah pun nyata kepada kita. Yang ini tuan-tuan, untuk kita mengetahui ini, kita kembali kepada para alim ulama. Jangan kita yang buat keputusan. Kita tengok Nabi kahwin lebih daripada 4 dan nak kahwin 8. Macam boleh? Tak boleh? Mana? Tidak boleh. Itu dipanggil khususiatnya Nabi SAW. Khususiat yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, yang boleh cuma dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sahaja. Yang wuduknya baginda sekali ini kenapa? Kerana nak mengajarkan cara berwuduk kepada umat dia. Untuk menunjukkan wuduknya Nabi itu membasuh mukanya begini, membasuh tangannya begini, membasuh kepalanya begini, membasuh kakinya begini, maka memadai dengan sekali wuduk. Maka sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lain, dia kata hakadha, demikianlah yang saya tunjukkan ini wuduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun buatlah wuduk sekali kerana ikut Nabi. Tapi banyak riwayat, ada 3 kali Nabi dia kata wuduknya Nabi itu 3. Kenapa sahabat buat sekali? Kenapa dia kata inilah wuduk Nabi sekali sahaja? Kerana nak menunjukkan cara berwuduk, cara membasuh, cara basuh tangan, cara menyapu kepala, cara basuh kaki. Jadi seperti mana perbuatan yang telah pun dinasahkan, seperti bangun malam pada keseluruhan malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah wahai Muhammad pada waktu malam walaupun sebentar cuma. Maka ada perkara yang wajib bagi Nabi, tak wajib bagi kita. Nabi wajib bangun malam. Kita kalau wajib bangun malam, zuhur pun lambat. Macam mana suruh bangun malam? Dah, tengah malam. Itu pun sesekali kita bangun malam, kan? Baik. Tengok orang main badminton sampai tengah malam. Mana? Subuh pukul 6. Baik. Yang main orang lain, yang latih litak orang lain. Kan? Yang latih orang lain, yang main orang lain. Wallahu a'lam tuan ya. Baik. Jadi nak maksud dia ni, dia kata segala yang hidayat yang datang daripada Nabi telah pun jelas kepada kita. Dan perbuatan-perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi itu, jangan kita sendiri yang proses. Ini merupakan emas urai. Apa makna emas urai? Emas yang belum diproses. Kalau tak, nanti kita ambil terus, nanti kita kahwin lebih daripada 4. Kemudian kita diwajibkan pula qiyamul lail dan sebagainya. Maka perlu kepada bimbingan para alim ulama yang memproses dia punya fakta yang ada daripada Rasulullah. Baik. Fama ubi haf'al. Maka apa jua yang diharuskan itu hendaklah engkau lakukan dia. Ai fama lam yunha anhu, dengan makna sesuatu yang tidak ada larangannya daripada baginda. Baginda tak pernah larang, maka lakukanlah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal daripada setiap satu itu adalah harus. Itu asal dia, bukannya haram. Setiap perbuatan itu harus, melainkan datang dalil yang melarang. Maka selama mana tidak ada larangan daripada dalil, sama ada secara langsung atau tidak langsung, maka boleh dilakukan. Namun jikalau ada dalil yang melarang secara langsung atau tidak langsung, maka tidak boleh kita lakukan. Walau tanzihan, sekalipun dia merupakan tanzih, makruh tanzih, tidak sampai kepada martabat haram. Fal muradu bima ubiha, dan yang dimaksudkan dengan sesuatu yang diharuskan itu ma lam yunha anhu, iaitu sesuatu yang tidak ada larangan terhadap perkara tersebut. Maka bila sebut sahaja tidak ada larangan, fayashmadul wajiba wal manduba wal mubah, maka termasuklah sesuatu yang tidak dilarang itu perkara yang wajib, perkara yang sunat, dan perkara yang harus. Maka wajib, kalau wajib, wajib kita lakukan. Kalau sunat, sunat kita lakukan.
kalau harus kita lakukan. Maka perkataan al-Imamul Laqani, fama ubiha fa'al, apa jua yang dibenarkan, yang diharuskan bagi kamu, maka hendaklah kamu lakukan dengan makna segala yang wajib dan yang sunat dan yang harus itu boleh kamu lakukan. Baik. Dan ini diambil daripada perkataan baginda Nabi atau perbuatan baginda Nabi atau takrir daripada baginda Nabi, di samping ada, dan juga dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Hadis Nabi yang berbentuk perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Nabi tak cakap tapi Nabi buat, maka kena buat. Dan kalau ia wajib kita buat. Kalau harus kita buat. Kalau sunat, maka sunat kita buat. Maka hidayat daripada Rasulullah ini sama ada berbentuk yang wajib seperti semayang, sama ada sesuatu yang harus seperti puasa, seperti makan, sama ada sunat seperti perkara-perkara yang sunat. Maka sekalipun sunat, lakukanlah sedapat mungkin. Kalau wajib kita lakukan. Baik. Ada baru ni orang tanya, apa makna solat, Ustaz? Solat tu apa dia? Solat macam-macam makna. Dia kata solat, Ustaz, maknanya adalah az-zikru. Az-zikru maknanya ingat. Maka sembahyang tak payah buat, kita ingat sudah memadai. Itu apa tuan, kalau istilah Negeri Sembilan, kita kata apa? Pelasu. Mana? Pelasu samalah tu. Dah. Iaitu pemalih sembahyang. Dia tak nak sembahyang, dia kata cukup ingat maka memadai. Ya, tak payah susah-susah. Tak payah susah-susah nak sembahyang, nak bangun malam ni tak payah susah-susah. Itu Nabi dia memang kena buat, tanggungjawab dia. Kita tak payah. Kita sekadar sembahyang itu adalah ingat. Ingatlah mati maka dikira sembahyang. Tak payah kita buat semua. Ini orang dah keluar daripada agama. Hukum dia apa? Dia kufur pada masa itu. Sabut je kufur terus. Sebab kerana itu merupakan satu kewajipan yang diwajibkan oleh agama kita. Menafikan wajibnya itu menjadi kufur. Bahkan dia kata sembahyang tak payah, yang perlu cuma kita ingat je. Ini ajaran sesat. Baik. Kemudian wada' malam yubah, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ai watruk, dengan makna tinggalkanlah malam yubah lak, sesuatu yang tidak dibenarkan bagi kamu, fi'luhu, untuk kamu lakukan, tidak dibenarkan agama. Wa huwal manhiju anhu, bermaksud sesuatu yang dilarang. Bi angkana, dengan bahawasanya yang tidak diharuskan itu muharraman, sesuatu yang diharamkan, au makruhan, atau sesuatu yang sifatnya makruh atau khilaful aula. Jadi sama ada haram ke makruh ke, yang ini dak, itu tinggalkan dia, jangan buat. Kita tahu mana dia satu larangan, kita tahu daripada alim ulama kita. Kita tahu mana ia merupakan satu suruhan daripada alim ulama kita. Jadi hadis tu ada, tapi untuk kita nak mendapat pencerahan daripada hadis, itu perlu kepada para alim ulama. Bukan kita dia orang dia untuk nak mendapatkan hukum daripada hadis. Kerana hadis ini merupakan emas urai. Dia kena tempuh dahulu, dan kita tidak ada kelengkapan dan kepandaian menempuk emas. Tak? Boleh faham maksud saya tuan? Ya? Jangan kita sendiri pergi nak ambil hadis tu kita amalkan terus, tak boleh. Tengok apa kata ulama dahulu. Karena hadis ini ada asbabul wurud, ada sebab datangnya hadis. Kemudian hadis ini pula macam-macam martabat dia. Kita tak tahu, kan? Kita ni tuan-tuan fa'alu pun tak apa nak lancar. Tahu kan fa'alu, kan? Fa'il madhi itulah fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu pun tak hafal. Kalau tak hafal tak payah kita nak mencedok sendiri daripada hadis. Kita ambil apa kata ulama yang memang berkeahlian dalam bidang tersebut. Seperti mana Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi digelar dia dengan mujtahid tarjih. Daripada pandangan-pandangan yang ada itu, Imam Nawawi akan memeriksa dalilnya.
kekuatan dalilnya, kekuatan penghujahannya, bagaimana dia memahami dalalah yang ada. Dari sudut wajhud dalalah dia, dalalatun nas dia tengok daripada pelbagai segi, akhirnya dia mengatakan yang ini lebih sahih daripada yang ini. Contoh, maka dia kata hadza, pandangan ini dikata asah. Makna dia pandangan yang lain juga adalah sahih. Ada dia katakan hadza, pandangan ini merupakan pandangan yang sahih. Maknanya pandangan yang lain itu tidak terpakai. Kalau ada 2-3 pandangan, ini kekuatan Imam Nawawi, maka berdasarkan kepada mana pandangan-pandangan tersebut? Berdasarkan daripada Al-Quran, berdasarkan daripada hadis, kemudian disaring, diambil, kemudian diproses, akhirnya keluarlah satu hukum. Dan kadang-kadang hukum itu tidak sama antara satu sama lain. Kalau 2 hukum, satu hukum, 2 hukum dia, iaitu ada mengatakan hukumnya adalah sunat, ada mengatakan hukumnya adalah harus. Jadi bagaimana? Maka perlu kepada para alim ulama kita mendatangkan hujah. Bagaimanakah kita nak, apakah pandangan yang lebih kuat antara 2 pandangan tersebut? Maka ada mengatakan, Nawawi mengatakan pandangan yang paling kuatnya adalah sunat. Maka bagaimana kita nak memproses antara sunat dengan tidak sunat? Kita tidak ada kemampuan, tak ada kemampuan. Kalau kita mengatakan kita ada kemampuan, setiap yang disuruh dalam Al-Quran itu adalah wajib, kan? Setiap disuruh Al-Quran itu wajib. Al-Quran kata apa? Qumil laila illa qalila. Hendaklah engkau bangun malam walaupun sekejap. Jadi macam mana hukum bangun malam? Wa idza halaltum fastadu. Bila kamu telah pun tahallul, maka berburulah. Maka hendaklah engkau berburu. Apakah? Habis tahallul pergi cari apa binatang kita nak buru. Kita pergi padang pasir, kau sosiak penyudahannya. Jadi ulama kita menyatakan di situ mengatakan walaupun dia menyuruh, tapi maknanya harus. Setelah tahallul harus kamu berburu. Boleh berburu. Boleh pergi tangkap binatang liar. Boleh. Tak jadi masalah lagi pada masa itu. Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau pada waktu malam walaupun sebentar. Itu membawa makna sunat, bukan membawa makna wajib. Siapa yang menjelaskan perkara ini? Siapakah yang menghuraikan ini? Iaitu para alim ulama kita. Jadi dengan itu kita tidak layak untuk nak mengeluarkan hukum secara terus daripada Al-Quran atau daripada hadis. Maka kalau itu larangan, tinggalkan. Kalau itu perintah, lakukan. Kalau wajib, wajib lakukan. Kalau sunat, sunat dilakukan. Kalau harus, kita boleh memilih sama ada melakukan ataupun tidak melakukan. Maksudnya makan apa hukum? Makan sunat. Ada. Sebab tu kerja kita makan ya. Ada. Karena sunat. Ada. Pantang duduk makan, pantang duduk makan. Karena makan itu sunat. Sampai dalam kuliah pun kita makan juga. Ada. Dia teman ada makan, kita ambil gula-gula sebuah masuk dalam mulut. Tapi tak ngaku makan tu dah, kan? Makan tu harus, kan? Tak ada masalah nak makan, tak makan, tak apa. Tapi ada masanya makan tu sunat, kan? Seperti berbuka puasa pada awal waktu sunat, sahur itu sunat. Tapi kalau tak makan mati, makan itu wajib. Baik. Hukum dia tidak sama. Siapa menjelaskan kepada kita demikian? Para alim ulama kita. Baik. Kemudian fatabi'is salihah mimman salafa. Maka ikuti olehmu orang yang salih daripada mereka yang terdahulu. Ai fatabi' fi aqaidika wa aqwalika wa af'alika al-fariqas salihah mimman salaf. Dia kata maka hendaklah engkau mengikut dalam i'tiqadmu, yakni pegangan-pegangan kita, akidah-akidah kita. Ikutlah wa aqwalika, dan segala perkataan-perkataanmu, wa af'alika, dan segala perbuatan-perbuatanmu itu ikut siapa? Al-fariqas salihah, iaitu golongan-golongan yang salih mimman salaf, daripada orang yang terdahulu, iaitu para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para sahabat,
dan para tabi'in dan para tabi'in, termasuk para ulama yang salih-salih, yang alim-alim, yang itu kita ikut. Dalam pegangan mereka, dari sudut akidahnya kita kena ikut. Ya. Akidah ini dikatakan akidah salaf, iaitu akidah salaf. Dengan makna akidah salaf itu, adakah berbeza dengan akidah yang kita pegang? Tidak ada bezanya. Yang bezanya dalam masalah ayat yang mutasyabihat. Adakah orang salaf tidak meyakini Allah itu wujud? Orang salaf meyakini Allah itu wujud. Orang kafir dia tak yakin Allah itu wujud. Orang Islam dia mesti yakin Allah itu wujud. Dan adakah orang salaf tidak meyakini Allah bersifat qidam? Dia yakin Allah bersifat qidam. Adakah orang salaf tidak meyakini Allah itu kekal? Semua yakin berlaku. Allah Maha berkuasa. Adakah orang salaf tak percaya, orang khalaf yang percaya? Tak. Orang salaf pun percaya. Artinya segala sifat 20 itu dipercayai oleh orang salaf juga. Namun bezanya dengan khalaf adalah pada sudut ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran dengan makhluk, yang menyentuh berkenaan dengan tangan, muka, kaki, mata dan sebagainya. Al-Quran menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Yang ini orang salaf serahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditafsirkan apa makna yadun. Dia kata yadun kami tidak tahu, tetapi kami serahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan yadun tersebut? Namun bila berlakunya pembukaan negara-negara Islam, Islam semakin menyebar luas, masuk orang ajam dalam bahasa Arab, maka perkembangan ilmu pun berlaku. Maka perlu kepada penjelasan. Yadun makna apa? A'yun makna apa? Ada. Istiwa makna apa? Maka berlaku pengembangan ilmu itu. Maka mereka yang khalaf menjelaskan bahawasanya yadun bukan makna tangan seperti tangan kita, atau tangan yang tak sama dengan kita. Yadun bermakna qudrah, iaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlakulah di situ dipanggil sebagai ahlut ta'wil, mereka yang mentakwilkan ayat-ayat sifat. Dan orang salaf dipanggil ahlut tafwid, mereka yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibrahim Al-Laqani, fatabi'is salihah mimman salafa, maka ikutlah orang salaf yang salih, yang terdahulu zaman dia, pada i'tiqad dia, pada perkataan dia, dan pada perbuatan dia. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, maka hendaklah engkau bersama dengan sunnahku. Makna alaikum bisunnati, hendaklah kamu dengan sunnahku. Maknanya kita kena pegang dengan sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan hendaklah kamu berpegang dengan sunnahnya khalifah-khalifah ar-rasyidin selepas daripada kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz, maka gigitlah ke atas sunnah itu dengan gigi taringmu, dengan gigi gerahammu. Bin nawajiz, gigit sungguh-sungguh. Artinya hadza kinayatun an shiddatit tamassuki biha. Ini menunjukkan berpegang bersungguh-sungguh, bermati-matian dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga sunnah khulafa atau khalifah yang menggantikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ada disebutkan arhamuhum, sepaling-paling kasih sayang, kasihan belasnya sahabat Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia sangat kasihan belas, sangat kasih sayang kepada orang lain. Dia sangat kasihan belas. Tetapi yang tegas daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi, ya, daripada khalifah itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu dia tegas. Dan yang paling dia kata benar dari sudut keikhlasannya adalah, yang paling pemalunya adalah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yang paling pemalunya. Pemalu Sayyidina Uthman. Dan dia kata yang paling aqdha, maknanya yang paling adil, yang paling
tahu memutuskan satu hukum di kalangan para khulafa itu, dia kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Memang Sayyidina Abu Bakar itu kan dia pemalu, tidak berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Baik. Kemudian lengkap sifat-sifat sahabat, dan begitulah manusia ni. Dia kalau dalam mengaji pun sama. Ada yang pemalu, ada tak sampai hati nak tanya, tanya kang tak tahu hati nak jawab. Ada. Kadang pemalu, tanya malulah. Kang bondo macam ni pun kau nak tanya, orang cakap. Ada yang bersifat Sayyidina Umar. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ada yang bersifat dah tahu, diam, tapi dia tahu hukum dia. Ni aku tahu dah, ni aku tahu dah. Kita mana satu, ntar kita pilih lah. Kita kat mana satu? Kita pemalu tadi ko. Dan yang paling, yang kelima yang tak ada lah ni, pemalih. Tak ada lah. Yang paling pemalu ada, yang paling tegas ada, kan? Tapi yang paling pemalih tu tak ada. Tapi kita tanya sebab kita malih. Baik. Kemudian, apakah yang dimaksudkan dengan salih? Salih itu apa dia? Huwa al-qa'im bi huquqillah wa huquqil ibad. Wa hadha andaru minal kibritil ahmar. Dia kata salih ini merupakan seseorang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak kehambaan. Maknanya dia dengan Allah Ta'ala itu sangat taat. Allah suruh apa? Hak Allah Ta'ala tu dia mesti kita jalankan. Mesti Allah Ta'ala ditaati. Segala perintah jangan kita lawan. Hak-hak hamba apa dia? Dia melakukan hak hamba yang dia mesti dia buat sebagai seorang hamba Allah. Maka kalau orang yang begini dikatakan orang yang salih. Baik. Dan orang yang salih itu tersangat ganjil, tersangat kurang, seperti diumpamakan belerang yang berwarna merah. Dia kata minal kibritil ahmar. Kibritil ahmar, dia kata belerang merah ini sukar didapati. Maka demikianlah orang yang salih itu sangat sukar untuk kita dapati. Wa yutlaqu salihu 'ala an-nabi kama yutlaqu 'ala al-wali, dan dikatakan perkataan salih ini ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan juga salih ini kepada para wali. Melainkan salih di kalangan para wali, para nabi itu lebih sempurna daripada salihnya seorang wali. Wali tidak akan dapat menandingi martabat kenabian sekalipun dia wali. Wali ada karamah, nabi, para nabi ada mukjizat. Maka mukjizat dengan karamah tidak sama sekali. Karamah dengan mukjizat, mukjizat ini tidak dapat ditandingi oleh yang lain. Itu dikatakan mukjizat, melemahkan yang lain. Baik. Kemudian wa qauluhu wa janibil bid'ata mimman khalafa, dan jauhkanlah bid'ah daripada mereka yang keterkemudian. Selepas daripada zaman salaf, bermulalah zaman khalaf. Zaman khalaf ini berbeza pandangan ulama. Ada mengatakan 300 tahun selepas daripada kewafatan Nabi. Ada mengatakan 500 tahun. 500 tahun yang pertama itu dikatakan sebagai zaman salaf. Selepas daripada itu zaman khalaf. Ada mengatakan 300 tahun yang pertama, dan selepas 300 tahun dikatakan zaman khalaf. 300 tahun yang pertama, 300 hijrah kan, 300 hijrah Nabi, maka 300 hijrah yang pertama itu semua zaman salaf. Selepas daripada zaman khalaf. Ada mengatakan 500 tahun, maka selepas 500 tahun hijrah itu merupakan zaman khalaf. Namun walaupun zaman khalaf dan zaman salaf, tapi fahaman khalaf telah bermula pada zaman salaf lagi.
Bukan bermakna habis je tahun tu pap ganti baru. Dah. Tapi fahaman khalaf itu telah berakar umbi sejak daripada zaman salaf dan berterus-terusanlah sehinggalah zaman kita pada hari ini. Dan kebanyakan bid'ah yang berlaku itu pada zaman khalaf, selepas daripada zaman salaf. Maka kata Ibrahim Al-Laqani, watrukil bid'atal mazmumah mimman ja'a ba'da khawasis sahabati wa ulama'ihim. Hendaklah engkau tinggalkan akan bid'ah itu. Bid'ah yang mana? Bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang mazmumah itu apa dia? Bid'ah mazmumah, bid'ah yang berlawanan dengan syariat agama. Itu dikatakan bid'ah yang mazmumah. Seperti apa? Seperti sembahyang zuhur dengan 3 rakaat, dengan sengaja kita pergi ubah. Atau kita tambah zuhur lepas ini 8 rakaat atau 6 rakaat. Karena saya melihat ada cuti apa? Waktu rehat panjang di kalangan penjawat awam. Jadi untuk memendekkan masa rehat itu, maka saya mewajibkan sembahyang zuhur sebanyak 8 rakaat. Boleh? Bid'ah perbuatan itu. Karena apa? Karena mukhalafah dengan syariat. Syariat mengatakan 4, kita tambah jadi 8. Kalau rajin macam mana sekalipun bangun sembahyang subuh, tak boleh buat lebih daripada 2. Mana? Dia kata hari ni kita agak segar badan sikit, jadi kita buat subuh 3 rakaat. Boleh. Kalau buat juga bid'ah yang mazmumah, kerana berlawanan dengan syariat. Atau kita rasa malih, kita buat subuh 1 rakaat, zuhur 3 rakaat atau 2 rakaat. Maka itu dikatakan bid'ah yang mazmumah. Baik. Namun kalau ada dalilnya, sama ada secara khas, secara kita kata langsung, atau secara tidak langsung, maka tidak dikatakan bid'ah yang mazmumah. Seperti membaca Yasin pada malam Jumaat, kan? Baca Yasin Al-Quran. Allah kata bahawa faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Ini adalah satu kebenaran secara tidak langsung. Allah kata bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran itu. Maka Yasin mudah, baca Yasin. Di samping Yasin itu ada kelebihan-kelebihan yang tertentu, maka dibaca. Bukan bid'ah yang mazmumah. Baik. Namun kalau tadi berlawanan dengan syariat, maka itu bid'ah yang mazmumah. Mimman ja'a ba'da khawas, yang mana pelaku bid'ah yang mazmumah ini perkara yang berlaku selepas daripada sahabat-sahabat Nabi, kemudian selepas daripada ulama-ulama yang lahir selepas daripada zaman sahabat. Baik. Waqad alimta, dan telah engkau ketahui, annal bid'ata, sesungguhnya bid'ah itu tak tarihal ahkamul khamsah, iaitu dia mendatang dalam 5 hukum. Iaitu bid'ah itu ada 5 hukum dia. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunan, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus. Baik. Walhasil, dan kesimpulannya, anna kullama wafaqal kitab wa sunnah awil ijma' awil qiyas fahuwa sunnah. Maka apa jua yang bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, ataupun ijma' ataupun qiyas, maka ianya dikatakan sebagai sunnah. Sunnah belaka. Wa ma kharaja an dzalika, maka apa jua yang terkeluar daripada kitab, sunnah, ijma' dan qiyas, fahuwa bid'atun mazmumatun, maka itulah dikatakan bid'ah yang mazmumah. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah terhadap perkara-perkara bid'ah. Bukan asal kita tak jumpa itu bid'ah. Sebenarnya menunjukkan kepada kelemahan kita sendiri dalam mengaji, sama ada bidang apa jua. Kelemahannya datang daripada kita. Kita tak jumpa, ulama dahulu jumpa, kerana mereka mengaji, mereka ingat. Ada mengaji 1000 hadis, mereka ingat 1000 hadis. Kita mengaji katakan satu kitab Sahih Bukhari, yang kita ingat satu je, kullu bid'atin dhalalah. Itu sahaja. Letaklah apapun PhD kita ke, master kita bidang hadis ke, atau lebih daripada itu sekalipun, kita mengaji 1000 hadis
kita payah nak ingat 1000 hadis. Terutama otak orang Melayu, kan? Kita kemungkinan aroma belacan yang kita makan tu mungkin mengganggu kita sedikit, yang menyebabkan kita payah nak menghafal. Ada orang Melayu kita ni susah menghafal. Bukti tak payah jauh tuan-tuan, kita sendiri je, kan? Jangan cerita orang, kita sendiri buka kitab Al-Quran pada malam ni, hafal surah Syura. Cuba tengok, malam ni hafal surah Syura, malam tadi dah hafal lah, kan? Pagi-pagi besok satu pun tak ada, yang tinggal bismillah ya. Mana dah? Itu otak orang Melayu kita. Jarang kita jumpa anak Melayu kita yang ingat Al-Quran cair 30 juzuk. Tidak ada, payah kita cari. Kalau ada pun jarang-jarang berlaku, kan? Orang Arab itu senang dia menghafal. Ulama-ulama dahulu kalau senang dia menghafal. Al-Imam Al-Bukhari tengok cara dia menghafal bagaimana. Masuk sebut hadis semua masuk dalam kepala dia. Masuk tak keluar. Kita tak masuk, dia lalu je. Dia lalu dia keluar. Tak ada yang singgah. Tiba-tiba kita kata saya tak jumpa hadis ni. Memang kita tak jumpa sebab kita kurang mengaji. Memang kita tak jumpa kerana kita mengaji hadis berapa buah aja. Tiba-tiba ukurannya adalah diri kita. Kita tak jumpa maka tak sah benda ini. Ulama kita jumpa. Cuba tengok dalam kitab apa? Kitab Usulul Fiqh. Dia kata ini ijma' daripada ulama. Tiba-tiba dia tengok ada sedikit macam ta'arud. Perlawanan antara ijma' dengan ayat Al-Quran. Macam mana dia kata lawan ni? Ulama kita kata sebab kita jumpa dalil dia. Dia mesti berasaskan kepada dalil. Tapi kita yang tak jumpa, ulama tadi jumpa. Tapi sikap kita tidak. Sikap manusia pada masa ini dan tak jumpa maka tak ada. Hebat sangatkah kita sebagai tu neraca terhadap hukum syarak? Kita kata tak jumpa kerana saya tak jumpa maka hukumnya tak ada. Atau yang saya jumpa begini, tapi Imam Syafi'i jumpa begini, maka yang terpakai saya bukan dia. Hebatlah kita tuan-tuan, ya. Hebatlah kita. Tapi kita mengaji pun tak semua kitab kita mengaji. Nak kata mengaji hadis, tak semua kitab hadis kita mengaji. Nak kata kitab fiqh, cuba sebut, adakah semua kitab fiqh kita mengaji? Tak. Adakah kitab usul fiqh semua kita mengaji? Tidak. Adakah kitab apa yang kita mengaji tuan-tuan? Tak ada. Ngaji sikit. Kajian pun begitu juga. Katalah wallahu alam, ini bukan kita nak hina siapa-siapa, tidak. Kadang-kadang kita ambil kita ambil master ke, ambil PhD ke, kan? Kita tak kaji semua benda. Saya sendiri kaji bab qiraat ya. Satu juzuk daripada tafsir. Bab qiraat sahaja. Itu pun tak alim tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang saya tengok kajian seorang tu mengkaji berkenaan dengan pemakaian stokin je. Pemakaian stokin. Itu satu topik yang kecil dia ambil kemudian dia kaji, setelah itu dia jadi ahli hadis yang besar, jadi ulama fiqh yang besar. Dan kadang-kadang dia boleh mengkomentar pandangan ulama yang sangat hebat. Karena saya ada PhD contoh dia. Sebenarnya kita tak ke mana-mana tuan-tuan, ya. Ilmu yang kita ada tidak ke mana-mana. Sebab itu, ya, sumber kita ulama ahli sunnah mengatakan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Hukum bid'ah itu 5. Jangan kerana kita tak jumpa, kita kata ini bid'ah. Ya? Ulama' kita jumpa, ulama' kita lebih hebat daripada itu dan kita yakin. Dan ulama' seperti Al-Imamul Bajuri ini merupakan ulama' besar daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Dan dimakamkan di Mesir. Dia ulama' besar tuan-tuan. Dan dia mengarang pelbagai kitab dalam pelbagai bidang ilmu. Maka keahlian dia tidak dapat diragukan lagi. Dan beliau mengatakan di sini bahawasanya jikalaulah bid'ah itu berlawanan dengan syariat, maka dia bid'ah yang tertolak. Selama mana masih ruang lingkup Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, maka tidak boleh kita katakan sebagai bid'ah yang mazmumah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya cukup sampai di situ tuan-tuan, ya. Tak payah tanya ya. Al-Fatihah.